penerangan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Syuhada binti Hishamuddin dan saya dari kelas 5 Syafi'i. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang konsep kelestarian alam sekitar. Sebelum itu, mari kita lihat masuk kelestarian. Kelestarian adalah proses mengekalkan perubahan dalam cara yang seimbang di mana eksploitasi sumber, arah pelaburan, orientasi, pembangunan teknologi dan perubahan institusi semuanya harmoni dan meningkatkan potensi masa kini dan depan untuk memenuhi keperluan dan aspirasi manusia. Jejak karbon merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera yang terhasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan seharian manusia. Contohnya, seperti penggunaan peralatan elektrik seperti pendingin hawa dan juga peti sejuk. Saya akan menerangkan tentang tapak tangan karbon. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tapak tangan karbon. Tapak tangan karbon ini ia merujuk kepada impak positif sesuatu produk terhadap kelestarian alam sekitar sepanjang hayatnya. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan jejak karbon. Langkah yang pertama, penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Banyak bahan binaan yang boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau digunakan pada masa kini dan ia telah menggantikan bahan binaan yang tidak boleh baharu dan membebaskan gas rumah hijau yang banyak. Seperti contoh, simen telah digantikan dengan kayu balak. 2. Pemanjangan kita hayat dan peningkatan kecekapan produk. Sebagai contoh, bateri yang boleh dicas semula dan juga panel suria merupakan produk dengan kita hayat yang dipanjangkan dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. 3. Penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Penggunaan tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa seperti jana kuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu dan tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Seperti contoh, stesen jana kuasa hidroelektrik Pakun. Yang keempat, pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Pengurusan sisa yang menggunakan 5R iaitu refuse, reduce, reuse dan juga rot. Dengan menggantikan konsep ini, ia dapat menguruskan sisa dengan tidak menerima produk yang tidak diperlukan, kurangkan kuantiti produk yang digunakan, kitar semula produk dan lain-lain. Yang terakhir, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Apa itu sinki karbon? Sinki karbon adalah tempat semula jadi seperti hutan dan lautan. Sinki karbon ini berfungsi untuk menyingkirkan karbon dioksida dari udara. Karbon dioksida di dalam udara akan berkurang apabila karbon dioksida melarut dalam air laut dan diserap oleh tumbuhan hijau di hutan. Karbon yang terkumpul di dalam biojisim juga boleh membantu untuk mengurangkan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Kita akan beralih kepada pencemaran alam sekitar. Apa itu pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar merupakan perubahan siri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan juga tanah. Pencemaran ini boleh menyebabkan kemudaratan dan juga ketidakselesaan kepada semua hidupan. 4 jenis pencemaran alam sekitar. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran terma. Yang ketiga, pencemaran tanah. Dan yang terakhir, pencemaran air. Mari kita pergi kepada jenis pencemaran alam sekitar yang pertama. Terdapat 2 jenis pencemaran udara. Pencemaran udara yang pertama ialah pencemaran udara semula jadi dan yang kedua
pencemaran udara buatan manusia. Pencemaran udara. Pencemaran ini ia berpunca daripada pembakaran bahan api fosil dan biogesim, gas exhaust automobil, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke udara. Terdapat dua jenis pencemaran udara. Pencemaran udara yang pertama ialah pencemaran udara semula jadi dan yang kedua, pencemaran udara buatan manusia. Kepada pencemaran yang kedua. Pencemaran yang kedua adalah pencemaran terma. Pencemaran terma ini, dia berpunca daripada penyahutanan, aktiviti perindustrian dan juga pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin. Pencemaran yang ketiga adalah pencemaran air. Antara punca pencemaran air adalah disebabkan oleh air sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan. Kita pergi kepada jenis pencemaran alam sekitar yang terakhir, iaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini berpunca daripada penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan, pengurusan sisa pekerja yang kurang sesuai, hujan asid, sisa nuklear dan juga sisa elektronik.